Hai, kembali bersama saya dalam Cap Ayam Style. Okey, hari ini perkongsian saya adalah tentang apa yang perlu kita buat kalau kita kemalangan. Dalam situasi ini kita dilanggar oleh orang lain. Maksudnya orang lain itu bersalah, kita tak bersalah. Apa yang kita kena buat? First, lepas kena langgar tu kan, in case lah tak ada kesejahteraan, kita boleh berjalan, semua macam tak ada penghalang untuk kita bergerak. Yang pertama kita kena buat, keluar pada kereta, keluar pada kenderaan anda, ambil gambar kenderaan kita, kerosakan, ambil gambar kenderaan orang yang melanggar kita. So itu adalah semua akan jadi bukti dalam report nanti. Okey, itu yang kita buat kalau kita dapat keluar lah. Kalau kita cedera, tak dapat bangun, apa boleh buat lah. Itu orang lain pun akan gambar nanti, polis datang pun akan gambar. Okey, lepas tu senang cerita lah, call polis terus. Kau boleh cakap kat mana lokasi kita kena langgar, berapa buah kenderaan yang terlibat. Okey, macam tu lah. Lepas tu kalau ada nombor telefon towing, terus call towing. Towing pergi mana? Bukan pergi bengkel terus, kena towing pergi balai polis. Lepas tu in case kalau towing tu minta apa-apa sign, apa-apa dokumen semua, jangan. Itu mungkin ada, ini adalah pesanan pada orang yang pernah sidang sebelum ni lah, kawan-kawan. Jangan sign apa-apa dokumen. Yang kita tahu, dia dah towing kita, pergi balai polis, bayar cash. Lepas tu kalau ada receipt, minta receipt. Itu saja. Okay, stop. Lepas tu jangan ada deal lagi dengan towing tu. Lepas sampai ke balai polis, buat report, ceritakan bagaimana kemalangan itu berlaku. Okey, ini adalah pesanan pada saya lah, personal experience. Kalau boleh, buat laporan ataupun perbincangan dengan polis, rakam, sama ada rakam suara ataupun rakam video. Itu pun sorok-sorok lah, jangan nampak sangat lah. Terpulang pada anda lah di luar. Kalau nak rakam tak nak rakam, tapi better rakam. Kita tak tahu apa, sebab pengalaman saya agak mengecewakan lah dengan layanan polis. Minta maaf lah, bukan saya nak burukkan polis, tapi dalam banyak-banyak tu mesti ada seorang yang faham je lah. Okay, pastikan kalau anda dapat dapat detect yang melanggar tu di bawah pengaruh alkohol ataupun ganja ke dadah ke apa ke, pastikan pesan dengan polis tu, buat ujian air kencing dan mesti ada laporan. Ini bukan saya nak cakap nak pandai-pandai lah, ada kes yang terlepas macam tu je, saya tak tipu. Pesan dengan polis terus. Macam ni lah, senang cerita, orang langgar kamu, dia lah mabuk, hayal apa semua, setakat kena saman 300 tu, berbaloi tak? Adakah itu memberi pengajaran kepada orang luar? Tak ada kan? So kalau boleh lah, pastikan dia tak terlepas hukuman yang setimpal dengan dia. Dia senang-senang mabuk apa semua, hayal, langgar kita dah tak ada kesalahan, kena langgar pula tu, memang sakit hati ya kan? Lepas tu laporan tu akan di print esok dan bayarannya hanya RM5, RM5, tak ada lebih, RM5. Pastikan ada resit rasmi pada pihak polis. Lepas tu apa kita kena buat? Kita kena buat keputusan nak repair kenderaan kita ni menggunakan insurans siapa? Insurans kita ke insurans dia? Insurans yang melanggar kita. Mesti yang kawan-kawan akan terfikirkan, oh dia langgar, dia salah, tu guna insurans kita pula. Senang-senang. Tak, macam ni. Okay, dalam kes saya tahun lepas, saya gunakan macam mana, polisi ke nama dia, polisi knock for knock. Knock for knock ni maksudnya dalam kemalangan, dua pihak ni, setiap pihak yang terlibat dengan kemalangan ni akan mengarahkan ejen insurans masing-masing untuk membaiki kenderaan. Contohlah, saya accident, dia pun accident, dia langgar saya, tapi siapa yang repair kenderaan saya? Insurans saya sendiri. Betul tak macam tu? Macam tak betul kan? Betul, boleh macam tu. Apa guna kita apa guna kita bayar tiap tahun insurans kalau dia tak boleh tolong kita? Itu namanya knock for knock. Knock for knock ni adalah kita akan claim dengan insurans kita, dia akan claim dengan insurans dia. Tapi nanti di akhir urusan nanti, kita punya NCD tu tak kacau. Setiap tahun insurans kita ada diskaun NCD sampai maksimum dia 55% ke. Tapi kalau kita accident, kita pernah claim insurans, NCD tu akan hilang dan akan bermula daripada kosong semula. Apa yang dokumen yang perlu kita hantar, sediakan masa nak claim insurans? Okey, yang pertama kita kena hantar laporan polis. Kemudian
Salinan IC kita dan yang melanggar, salinan lesen kita dan yang melanggar, salinan polisi insurans kita dan yang melanggar. Dan satu lagi adalah outcome polis. Outcome ni adalah keputusan kemalangan. Okey, dalam kes saya tahun lepas, saya accident 9 Oktober 2020. Saya punya outcome keluar bulan April, 6 bulan. Agak delay lah, agak lambat lah. Saya pun tak tahu masalah. Itu malah nak cakap lah, susah cakap. Okey, kemudian bila dokumen-dokumen tu dah siap, dah ada, kita hantar terus dekat panel insurans kita. Okey, apa proses semasa claim? Bila kita dah hantar dokumen tu, kenderaan kita pun dah towing di sana, dalam seminggu ataupun 2 minggu, adjuster akan datang. Adjuster ni adalah orang yang menilai berapa kos kerosakan kenderaan kita, membaiki kenderaan kita tu. Okey, lepas tu dia akan cek lulus tak lulus. Bila lulus, kita akan mendapat mesej daripada kita punya insurans tu. Dia beritahu, okey, klaim insurans anda untuk kenderaan sekian-sekian telah diluluskan. Okey, lulus tu. Lepas tu tunggu sampai kenderaan siap. Okey, macam kes saya accident bulan 10, kenderaan saya siap ujung bulan April, 6 bulan lebih. Sakit tu menunggu tu. Dalam menunggu untuk dia siap, kita mesti rajin lah call. Macam mana, dah buat belum? Memang macam rasa macam berat lah, macam malu juga tanya tu. Tapi boleh buat, tu hak kita. Bukan senang nak uruskan benda tu. Kena pergi check kat bengkel sama ada dah buat belum. Memang kesian lah, sedih tengok kenderaan berjemur dekat bawah panas dengan hujan. Lepas tu bila dia cakap kenderaan cik nanti akan siap minggu depan. Okey, apa yang saya buat lah, apa saya buat hari tu, saya terus call HQ insurans saya dekat Kuala Lumpur, KL lah, 03 entah berapa lupa saya call. Dan apa saya minta? Saya minta emailkan senarai spare part, barang-barang bahagian yang di repair. Sebab nanti bila saya nak ambil, saya nak buat check buat checklist. Okey, bila saya dah dapat list tu, apa saya buat? Saya hantar dekat saya WhatsApp dekat bengkel tu. Saya cakap, pastikan semua barang-barang ni ada, dah ditukar dan dalam keadaan baik. Okey, dia cakap, okey, nanti saya check bos. Okey, sampai sana, okey, tengok. Dia cakap, bumper depan tukar. Tengok, bumper ni, betul, bumper baru ni, exhaust ni tukar, exhaust. Okey, betul, check. Tapi kalau yang sampai dalam tu memang sakit lah nak check. Macam mana nak check? Tapi biasanya kita akan test drive dulu. Jangan ambil kereta sesuka hati macam tu. Kalau tak tahu apa-apa, bawa lah kawan ataupun mekanik ke, bawa yang pandai tengok kereta. Lepas tu check juga dia punya kemasan cat. Contoh kalau cat dia punya spray tu tak kemas, kita boleh beritahu kat bengkel tu, ni kena spray semula ni. Tak puas hati, saya tak boleh tak ambil ni. Nanti kena spray balik. Jangan sign dokumen keluar kereta. Lepas tu bila semua benda tu dah settle, dah check, dah settle, contohlah kenderaan dalam keadaan baik, okey, sign. Tu apa kena kita buat? Saya call agent insurans yang melanggar saya tu. Apa saya cakap? Saya nak claim loss of use. Okey, loss of use ni adalah kira dia ganti rugi kerugian kita menunggu kenderaan tu dibaiki lah. Dia akan emailkan kepada kita offer letter. Lepas tu dia beritahu berapa jumlah yang dapat kita claim yang tu. Lepas tu duit tu akan masuk dalam masa 14 hari. Lepas masuk tu habis cerita. Saya lupa nak cakap, dekat Facebook pada share, bila kita dah hantar ke bengkel yang kita repair kenderaan tu kan, kita boleh minta 10% tau. Contohlah macam kos repair tu 40,000, 10% berapa? 4,000 kan. Minta kat bengkel tu. Kenapa? Sebab kita dah bagi dia job, so dia ada untung lah. Kita minta 10% kat dia. Boleh lah try tanya, boleh dapat 10% tak? Kan? Mana tahu okey juga lah. Sementara nak tunggu kenderaan siap tu, ingat senang ke? Ingat goyang kaki. Perasaan tu macam aduh, sakit hati juga. Dah kena, kita tak salah tu, kena langgar pula kan. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Okey, satu lagi saya nak promo saya punya kawan punya video animasi pendek. Kawan daripada grup WhatsApp. Nama dia Bro Ai. Full name dia saya lupa. Okey,
Dia ada buat satu animasi pendek, dia untuk pertandingan festival filem tak silap saya. Dia buat satu animasi pendek berkonsepkan kehidupan orang Iban. Nanti dia akan uploadkan dekat YouTube ataupun Facebook tak silap. Okay, jangan lupa support lah. Ini adalah kira penghargaan lah pada, walaupun dia adalah orang berbangsa Melayu pada Semenanjung, dia sanggup buat satu animasi pendek cerita mengenai kehidupan orang Iban. Okey, tajuknya adalah tajuk dalam English lah. Okey, kita saksikan sedikit sedutan ataupun teaser animasi pendek ini. Okey, jom. Okey, akhir kata daripada saya, terima kasih kerana menonton video ini. Bye-bye.